Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat dan para pendengar di alam maya. Mudah-mudahan Allah merahmati pagi kita hari ini, insya-Allah. Pagi ini kita teruskan lagi Tazkirah Sabtu bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Rusli Mukhtar yang akan membicarakan tentang tadabbur wahyu pada sesi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan bagi manfaat yang besar pada diri kita. Namun sebelum itu, marilah sama-sama untuk kita membuka majlis kita dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Jadi saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memberi pengisian pada pagi ini. Mari mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ta'ala. Dengan limpah kurnia Allah, pada pagi ini dapat sekali lagi saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk meneruskan lagi siri Tazkirah Sabtu ya, yang telah banyak kali saya sampaikan. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan mengupas lebih lanjut berkaitan dengan satu tajuk yang telah saya sentuh sebelum ini, iaitu berkenaan dengan salah satu daripada mesej penting dalam surah seperti yang kita ketahui, kita telah sebut sebelum ini, di mana ramai para ulama memfokuskan ataupun menyebut bahawa fokus kepada surah An-Nisa ataupun tema utama surah An-Nisa dikaitkan dengan sifat rahmat, dikaitkan dengan Ar-Rahmah. Jadi ini agak menarik perhatian kerana perkataan rahmat tu secara langsungnya taklah berapa banyak sangat disebut, tapi mengapakah para ulama ini mengaitkan surah An-Nisa dengan sifat rahmat ataupun mesej membawa rahmat. Lalu saya buat sedikit carian, melihat kupasan-kupasan daripada kitab-kitab tafsir, pandangan-pandangan para ulama. Memang sifat rahmat ini sebenarnya rahmat ni adalah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dihubungkan dengan sifat Allah, dan Al-Quran memang banyak menyebut rahmat ini sehingga mencapai 268 kali dalam Al-Quran. Dan seperti yang kita tahu bahawa sesuatu yang disebut oleh Al-Quran itu special. Kalau orang boleh buat ceramah tentang buah zaitun, hebat sebab disebut dalam Al-Quran. Buah zaitun sebut sekali saja dalam Al-Quran, dah hebat dah. Apa lagi? Ada beberapa perkataan dihubungkan dengan peranannya, keistimewaannya disebut sekali. Tetapi sifat rahmat ini disebut 268 kali dalam Al-Quran. Sifat rahmat dihubungkan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat jumpa sifat rahmat ini di awal daripada dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita akan jumpa. Jadi sifat rahmat itu disebut dalam dua bentuk. Apabila kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, saya telah kupas ya dalam pelajaran-pelajaran yang lepas, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kedua-duanya root dia sama, iaitu rahmat. Rahmat juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha
merahmati dengan sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Para ulama, sekali lagi saya sebut kat sini, para ulama berbeza pandangan, tetapi perbezaan tu macam menunjuk kepada benda yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat rahmat yang menyeluruh di atas muka bumi ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat, memberi peluang, memberi kemudahan kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini. Jadi sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, dia memberikan nikmat, dia memberikan peluang, dia memberikan kemudahan kepada seluruh manusia, sama ada yang beriman kepadanya ataupun tidak beriman. Jadi sebahagian ulama mengatakan Ar-Rahman ialah sifat rahmat yang umum di atas dunia ini. Ar-Rahim sifat rahmat yang khusus. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat di alam akhirat kepada orang yang beriman sahaja kepadanya. Adapun orang yang tidak beriman, maka pada ketika itu sudah tidak diberikan sebarang rahmat lagi, lalu mereka na'udzubillah menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Okey. Jadi walaupun ada pula sebahagian ulama mengatakan bahawa sifat Ar-Rahim itu adalah sifat yang rahmat yang umum. Ar-Rahman rahmat yang khusus. Itu sebenarnya tidak menjadi permasalahan. Kerana yang penting nak merujuk kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sama sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala maha merahmati hamba-Nya di dunia ini. Sama ada Islam ataupun tak Islam, sama ada mereka itu baik ataupun buruk, Allah Subhanahu Wa Taala membuka seluas-luasnya pintu rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu taubat, pintu kesempatan dan peluang. Okey. Jadi itu sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat dikaitkan dengan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut rahmat dengan beberapa sifat, dengan beberapa maksud. Contohnya kita kata Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat dan maha pengasih. Ya. Dan rahmat juga bermaksud rahmat yang membawa pengampunan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah yang memiliki hak khusus untuk memberikan rahmatnya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi perkataan rahmat itu merujuk juga kepada pengampunan, kepada maksud sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima taubat, sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi. Dia memberikan rezeki, dia memberikan peluang, dia memberikan kehidupan. Jadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat rahmat ini telah menjadi satu sifat yang mulia bagi manusia itu untuk mencontohi dan mengikuti. Ini antara sifat-sifat Allah yang baik untuk manusia ikuti dan contohi bersesuaian dengan keadaan ataupun situasi manusia itu sendiri. Manusia sudah tentulah tidak boleh memasukkan orang ke dalam syurga. Manusia tidak boleh mengampunkan secara mutlak dosa orang lain. Secara mutlak ni maknanya apa? Dosa dengan Allah pun kita nak ampunkan. Tak boleh.
Kita hanya boleh memaafkan, mengampunkan dosa yang melibatkan diri kita saja. Tapi secara umumnya sifat rahmat ini menjadi satu sifat yang dituntut. Sehingga dalam hadis Nabi SAW kita dapati bahawa Nabi SAW bersabda, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini ayat Al-Quran ya. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Okey. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Ini yang saya nak sebutkan tadi ya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang merahmati, mereka akan mendapat rahmat daripada Ar-Rahman. Ini istimewanya bahasa Arab ni. Dia satu perkataan boleh buat ayat dengan satu perkataan saja. Ar-Rahimun ialah orang-orang yang merahmati. Yarhamuhum, merahmati mereka itu Ar-Rahman. Tuhan yang maha memberi rahmat. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berahmatilah, berilah rahmat kepada orang-orang yang berada di atas muka bumi ini, nescaya kamu akan mendapat rahmat dari yang berada di langit, iaitu dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setelah kita faham tentang rahmat bermaksud memberikan kasih sayang, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang perlu kita contohi, maka pada hari ini seperti yang saya beritahu tadi, saya nak hubungkan sifat ini. Bentar. Nak hubungkan sifat ini dengan surah yang disebut oleh para ulama sebagai surah Ar-Rahmah, iaitu surah An-Nisa, di mana saya akan petik beberapa pelajaran daripada surah An-Nisa ini yang membuktikan, yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan surah Ar-Rahman ini sebagai satu mesej menyampaikan rahmat kepada manusia. Maknanya kita sebagai orang Islam adalah umat yang dituntut untuk mempunyai sifat rahmat. Tetapi bagaimanakah sifat rahmat itu perlu dilaksanakan dari sudut penghayatan? Ini yang kita nak sebut, kita nak tengok. Al-Quran dia mendetailkan sifat rahmat itu dalam bentuk praktikal. Sebab kita, kalau kita kata nak Allah Subhanahu Taala menghantarkan Rasul untuk sebagai satu rahmat sekalian alam, kita dituntut untuk bersifat rahmat. Tapi timbul satu persoalan, macam mana nak melaksanakan sifat rahmat itu? Adakah rahmat itu hanya perasaan kasihan yang ada di dalam hati saja? Jawapannya tidak. Al-Quran memperincikan. Ya. Dan saya disebabkan benda yang saya nak sebut ni panjang ayat-ayat dia, jadi saya akan petik saja. Saya akan petik daripada surah An-Nisa. Ya. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala menjelmakan sifat rahmat ini dalam bentuk persaudaraan kemanusiaan. Persaudaraan kemanusiaan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Okey. Jadi yang menjadikan kamu, ayat yang penuh, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia. Tengok di awal lagi dia sebut wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu dari diri yang satu. Yani di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan
manusia bahawa sebenarnya manusia ini adalah bersaudara kerana mereka datang daripada daripada seorang manusia, daripada keturunan yang sama. Jadi ini disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kupasan beliau mengatakan bahawa ukhuwah insaniyah dalam manusia ini, dalam hubungan kita dengan manusia, tidak kira siapa mereka, kita ada ukhuwah insaniyah. Kerana mereka itu seorang manusia, maka kita patut untuk bersifat merahmati orang tu. Tak kira mereka Islam ke, bukan Islam ke, mereka bangsa bukan daripada bangsa kita ke, tak kira. Sebab prinsip dia yang sama ialah kita ni sesama manusia. Okey. Kemudian wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut arham bahawa manusia ini ada keakraban, ada kekeluargaan. Tetapi di mana rahmat itu? Rahmat itu ialah pada perkataan arham. Pada perkataan arham, mengapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu nak menyebut manusia ini dari keturunan dan keakraban itu, dia menggunakan perkataan rahmat yang merujuk kepada penggunaan bahasa Arab. Rahmat itu sebenarnya menjadi nama kepada anggota wanita yang mengandungkan bayi, iaitu rahim. Asal perkataan rahim ni ialah rahmat. Sebab apa? Sebab dia nak tunjukkan bahawa betapa kerana penjagaan, kerana keprihatinan ibu dan perut ibu yang mengandung itulah mampu membesarnya seorang manusia, seorang anak itu. Jadi disebut diambil perkataan rahmat lalu diletakkan menjadi bahagian anggota yang menjaga bayi itu, iaitu rahim. Jadi sewaktu Tuhan kata kamu ni berkeluarga, dia menggunakan perkataan rahim. Banyak lagi perkataan lain dalam bahasa Arab yang boleh digunakan. Usrah ke, ailah ke, boleh. Tapi tidak diambil perkataan rahim itu untuk menunjukkan kepada rahmat, dan hubungan kekeluargaan itu sendiri mempunyai unsur kerahmatan. Itu simboliknya bahasa Al-Quran. Kemudian mula Al-Quran ni masuk kepada praktikal tentang rahmat. Selain daripada kekeluargaan tadi memerlukan kepada hubungan yang rahmat, Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu contoh terhadap rahmat yang perlu dipraktikan, iaitu wa'atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Berikan harta anak yatim, berikan kepada anak yatim itu harta mereka. Janganlah kamu mengambil yang baik dan memberikan yang buruk. Dia di sini sifat rahmat secara praktikal ini bukan kesian saja, tetapi dengan menunaikan hak seseorang itu adalah pengamalan kepada sifat rahmat. Jadi jangan kita kesian saja, kita rasa bersimpati saja, tapi tindakan tak buat. Jadi Al-Quran dia pergi kepada praktikal. Dia sebut tentang perlunya rahmat, lalu dia pun sebut rahmat itu berlaku di mana? Dalam kekeluargaan kemanusiaan, dalam kekeluargaan yang hakiki, keturunan darah. Okey. Tadi itu kita dengan manusia kita panggil kekeluargaan kemanusiaan, tapi dalam kekeluargaan kita panggil hubungan darah. Okey. Tetapi rahmat juga berlaku diperincikan kepada orang yang lemah. Salah satu contoh orang yang lemah, orang yang sangat lemah dalam masyarakat ialah anak yatim. Sebab apa? Sebabnya ialah anak yatim ni ialah
anak yang belum balik, anak yang belum cukup umur, belum matang, tiba-tiba dia kematian bapa. Jadi bila dia kematian bapa dalam keadaan dia tidak balik, sudah tentu dia berada dalam keadaan yang sangat lemah. Lalu Tuhan kata berikan harta anak yatim itu. Situasi apa ini? Macam mana kita nak berikan harta? Bukan harta kamu, harta anak yatim. Sebenarnya ayat ini mengingatkan kepada orang yang memegang amanah. Kalau seorang orang tu mati, contohnya ahli keluarga kita mati, dia pengurusan harta dia tak boleh dipegang oleh anak yatim terus. Maka kita yang dewasa ni kena pegang harta tu untuk kita mentadbir. Tapi Tuhan kata, ingat molek, kamu kena berikan harta tu kepada mereka mengikut yang sesuai, dan jangan pula kamu dalam pembahagian harta nak bagi anak yatim memiliki, sebab apa? Dia waris kepada ayah dia. Jangan pula kamu berikan yang buruk. Bagi sama rata. Kalau ikut contoh lah, saya bagi contoh. Tanah dapatlah 2 ekar seorang setelah ayah mati. Tapi kita pergi bagi mana? Yang untuk anak yatim ni kita bagi yang 2 ekar yang tepi apa ni? Yang tepi gunung yang jenis kalau hujan lebat jadi sungai. Yang kita ni ambil dekat bandar yang harganya tak boleh lah macam tu. Jadi jangan kamu ambil yang buruk untuk diberikan kepada mereka. Yang baik kamu ambilkan kat kamu. Jadi sifat rahmat tu bukan demikian. Sifat rahmat ni bukan sekadar belas kasihan yang ada dalam hati kamu, tetapi praktikalnya ialah kamu menunaikan hak orang lain. Dan hak orang lain tu satu contoh diberikan, iaitu situasi anak yatim. Tapi janganlah pula kita ambil contoh ni saja. Sangat merahmati anak yatim, tetapi orang susah tak rahmat. Sangat merahmati anak yatim, tapi pelanggan di tempat kerja kita biarkan dia, kita lambatkan proses dia, kita kita pau dia, suruh dia bayar benda yang tak perlu dibayar, kita berbagai-bagai lagi. Itu bertentangan dengan sifat rahmat. Seperti yang saya katakan, Al-Quran menyebut salah satu. Jadi anak yatim ni sebagai salah satu daripada sifat orang, contoh orang yang berada di dalam kelemahan. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kamu makan harta mereka itu menjadi harta kamu. Tapi jangan kamu makan harta mereka bersama dengan harta kamu. Jadi ayat ini sangat berat ya, sebab zaman dahulu orang-orang yang menjaga anak yatim ni dia makan bersama, dia makan bersama dengan anak yatim. Tapi bila turun ayat ni, sahabat sangat takut kerana mereka duduk bersama dengan anak yatim. Mereka kadang-kadang termakan juga harta anak yatim ni dari sudut mereka beli beras dengan duit anak yatim, mereka beli duit beras untuk diri mereka, mereka beli juga, contoh ya. Tetapi bila masak tu ada tercampur, bila makan tu ada anak dia ni pergi makan dengan anak yatim sebab duduk dalam satu rumah. Jadi bila turun ayat ini, sahabat sangat takut sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala meringankan, iaitu yang dimaksudkan dengan tak boleh makan ini apabila seseorang itu makan dengan cara yang tidak patut. Adapun bercampur, termakan sedikit sebanyak itu adalah dimaafkan. Okey, jangan kamu tukar, ambil yang buruk bagi ke anak yatim, kamu ambil yang baik. Maknanya apa tu? Tidak amanah. Jangan kamu makan harta mereka, tidak amanah lagi. Maknanya kita disuruh menjaga mereka, menjaga pemegang amanah kepada harta mereka, tiba-tiba kita buat sesuatu yang buruk. Okey. Selain daripada itu, salah satu sifat rahmat juga ialah rahmat ni bukanlah kepada anak yatim saja. Al-Quran meluaskan lagi skop rahmat. Lalu Tuhan kata,
Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Jika kamu takut untuk tidak berlaku adil kepada anak yatim, maka kahwinilah wanita itu 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu takut untuk tidak berlaku adil, maka fawahidah. Maka hendaklah satu saja. Jadi di sini para ahli tafsir berbeza pandangan. Ada yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada anak yatim yang pada zaman dahulu sering menjadi pada zaman jahiliyah, pada zaman sebelum Al-Quran ni sampai kepada topik ini, orang Arab apabila seorang anak yatim tu nak berkahwin, mereka tak pilih pasangan anak yatim tu betul-betul. Pasangan jodoh mereka. Dia bagi je kat siapa-siapa yang kurang sekufu, yang tidak mampu menjaga ataupun yang tidak sepatutnya berkahwin pun asal jalan je lah, asal bagi. Maka ayat ini mengarahkan supaya para sahabat berlaku rahmat dan berlaku adil kepada anak yatim yang lemah. Tetapi ayat ini juga sebahagian ulama mengatakan ayat ini memberi gesaan supaya para sahabat, para orang beriman semuanya supaya berlaku adil kepada para isteri. Mengapa? Ini salah satu daripada maksud ayat ini kerana salah satu makna ayat ini ialah makna ayat ini, jika kamu takut tidak berlaku adil kepada anak yatim, maka kahwinilah wanita itu 2, 3 dan 4. Apa maksud dia? Tafsiran kedua ialah para sahabat dulu, dia nak membantu anak yatim, dia kahwin dengan mak anak yatim tu. Dia kahwin. Jadi dia pergi jumpa lagi anak yatim, dia pun kesian lagi kat anak yatim tu. Dia pun kahwin dengan mak anak yatim tersebut. Dia jumpa lagi, dia kahwin lagi. Akhirnya, dia telah terlalu banyak kahwin dengan wanita dengan harapan, dengan perasaan dia nak bantu anak yatim tu. Tetapi tanpa disedari, apabila dia berkahwin ramai, maka dia telah mengabaikan isteri-isteri dia ni pula. Jadi kerana nak membantu anak yatim, dia telah berlaku tidak rahmat dan tidak adil kepada orang lain, satu pihak lagi. Maka keadaan ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana sifat rahmat Islam ni bukan sifat yang emosional, iaitu kita tumpu pada satu benda, kita nak menyelesaikan satu masalah, maka masalah yang lain kita tak layan dan tidak beri perhatian. Tidak. Islam dia nak supaya keadilan dan rahmat itu melebar kepada semua manusia. Jadi kalau kamu boleh bantu beberapa orang, kamu kena bantu. Tapi kalau kamu dengan cara kamu buat kerja ni, kamu membawa kemudaratan dari pihak yang lain, kamu kena faham bahawa perkara ini perlu diselesaikan sehingga yang dibuat ialah tidak membawa kemudaratan. Kita bawa kebaikan tetapi kita tak bawa bersamanya keburukan. Okey, seperti ada orang, saya rasa kita dapat faham isu ni berkaitan setengah orang tu dia nak buat sesuatu, contohnya dia excited, dia baru rasa sedar, dia nak belajar kan, dia nak belajar agama, lalu dia berhenti kerja pergi belajar ke institusi yang mana-mana, sedangkan mungkin pada masa dia berhenti kerja tu dia kehilangan pendapatan, lalu susahnya siapa? Anak isteri dia susah sebab dia tak pandai mengimbangkan antara tuntutan, dua tuntutan. Jadi di sini ayat ini dia bukan sahaja nak menyatakan kahwin 2, 3, 4, bukan. Tetapi dia lebih fokus kepada mengimbangkan antara dua kemaslahatan. Ya, salah satu daripada tuntutan agama yang sangat besar ialah mengimbangkan antara dua kemaslahatan. Janganlah kamu nak buat sesuatu kemaslahatan sehingga kamu telah bertindak untuk mengabaikan kemaslahatan yang lain. Kalau perlu ataupun berlaku juga, maka janganlah
berlaku jurang yang sangat besar. Maknanya kemaslahatan yang satu lagi tu kurang sikit tak apa. Tetapi kalau bertentangan ataupun lebih besar, maka ianya ditolak oleh para ulama. Ada orang yang excited nak berdakwah. Lalu mereka rasakan berdakwah ni ialah mereka kena tinggal kampung halaman, mereka kena pergi bermusafir terlalu jauh, berbulan-bulan katanya untuk membaiki diri, menyelamatkan umat Islam. Tetapi dalam masa yang sama, akibat daripada pengabaian terhadap keluarga, mereka telah melahirkan satu generasi yang tercicir. Jadi mereka kononnya telah pergi menyelamatkan satu grup, satu orang lain yang jauh daripada mereka, kesan pun tidak dapat diukur, tetapi telah tercicir satu kumpulan yang berada di depan mata mereka sendiri. Jadi ayat ini mengajak kepada menghubungkan ataupun mengimbangkan antara dua kemaslahatan. Ya, nampak macam ayat ini ayat boleh kahwin dua, kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat. Tidak dinafikanlah hukum poligami itu harus, ya. Tapi bukanlah fokus dalam ayat ini sebenarnya. Ya, fokusnya ialah mengimbangkan. Okey, ataupun fokusnya ialah untuk tidak berlaku zalim. Gesaan tu untuk berlaku adil dan menyampaikan rahmat kepada pihak yang lemah. Okey, dalam ayat selepasnya, sebab itu kalau kita tengok ayat Quran ni macam dia putus-putus tu. Seperti Al-Quran ni dia melompat pergi ke satu tajuk, satu ayat satu tajuk, tajuk depan pula lompat tajuk lain. Kita pun pening, macam tak tahu fokus dia. Tapi sebenarnya tak macam tu. Kalau kita perhatikan dengan betul, kita akan dapati Al-Quran ni dia berturut dan ada kesinambungan dia. Contohnya ayat selepas ini. Ayat selepas ini, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Lain, nampak macam dan berikanlah kepada wanita itu mas kahwin mereka. Jauh kan tu daripada bercakap tentang anak yatim kepada bercakap tentang mas kahwin. Tetapi sebenarnya di sini nisa di sini isteri kamu lah sebenarnya. Ini dia panggil urida bihil khas. Al-Quran ni banyak juga style bahasa dia macam tu. Salah satu daripada kesenian dia. Dia sebut umum. Berikanlah kepada para wanita itu mas kahwin mereka. Kalau kita nak bagi ke semua para wanita mas kahwin, buat apa? Macam mana mampu kita, sebab wanita apa hubungan dengan kita? Bukan. Yang dimaksudkan para wanita itu ialah isteri saja. Jika seorang itu telah beristeri, maka dia kena bagi apa? Dia kena bagi mas kahwin. Jadi salah satu daripada sifat rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan ialah rahmat dalam hubungan suami isteri. Suami ni di pihak yang ada kuasa, kan? Suami ni sebab tu dalam masyarakat pun kita, dalam agama pun kita sebut juga isteri mentaati suami. Kita tak sebut lelaki ni baiklah. Sebab apa? Sebab dia mentaati isteri dia. Dia jadi tak jadi macam tu. Sebab apa? Sebab lelaki ni qawamun. Lelaki ni adalah pemimpin dalam keluarga. Dia tulang belakang keluarga. Jadi dia dinisbahkan kepada dia ketaatan. Dinisbahkan kepada dia tu kepimpinan. Jadi untuk mengambil seorang manusia itu tiba-tiba duduk di bawah kepimpinan kita, pentadbiran kita, maka dia memerlukan rahmat dan kasih sayang yang ditunjukkan dalam bentuk diberikan kepadanya pemberian. Ya, ini salah satu sifat rahmat yang ada dalam Islam, di mana secara halusnya manusia ini walau macam mana tinggi iman dia, walau macam mana takwa dia tidak boleh lari daripada sifat kebendaan. Sifat kebendaan tu sifat yang naluri manusia yang murni pun. Tetapi jika dia berlebihan, barulah buruk. Jadi salah satu sifatnya ialah menghargai pemberian.
Nabi SAW sendiri menyatakan tahabu. Berilah hadiah, saling bertukarlah hadiah. Kita beri sesuatu kepada orang ni beri kepada orang. Sifat memberi, dia bentuk hadiah ni bukannya sedekah. Hadiah ialah kita beri kepada kawan, kepada sanak saudara, kepada orang yang kita kenali. Kita panggil hadiah. Saling memberilah hadiah ini. Tahabu, kamu akan berkasih sayang. Itu sifat naluri manusia. Kita rasa kita dihargai bila kita diberikan hadiah. Jadi perkataan mas kahwin tu pun Allah Subhanahu Wa Taala istilahkan dengan istilah yang diambil daripada sedekah. Sadaqatihin, iaitu yang menunjukkan kepada pemberian pihak suami kepada pihak isteri disebabkan perkahwinan. Sebab apa? Sebab lepas itu perempuan itu berada di bawah ketaatan suami, beriltizam dengan tanggungjawab dan sebagainya. Penghargaannya diberikan hadiah sebagai satu simbol kerahmatan dan kasih sayang. Okey, jadi kasih sayang bukan saja kepada anak yatim, tetapi kepada orang yang menjadi teman kepada hidup kita. Maknanya satu level dengan kita pun ada bersifat rahmat juga. Ada sifat kasih sayang juga. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Kalau sekiranya mereka mengizinkan kamu untuk mengambilnya, makan, untuk menggunakannya, maka makanlah. Okey. Tapi masa beri mas kahwin tu Tuhan kata apa? Wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan. Dalam keadaan gembira, dalam keadaan kamu suka, berilah kepada wanita itu mas kahwin mereka dalam keadaan kamu rela. Bukannya macam nak perang, macam terpaksa berdendam, kau ke mahal sangat ni, nantilah kau. Bukan dalam bentuk permusuhan, tapi dalam bentuk berahmat merahmati. Okey, dan terakhir masa kita sudah, saya rasa ada beberapa minit saja lagi. Tengok, dia bertukar pula kepada satu topik lain, iaitu wala tu'tus sufaha'a amwalakumul ladzi ja'alallahu lakum qiyaman. Dan janganlah kamu berikan. Tadi berikan. Ini pula jangan berikan pula. Apa dia? Janganlah kamu berikan kepada orang yang bodoh. Itu orang yang di sini sufaha, maksudnya ada gangguan bunyi sikit. Bukan sahaja bodoh macam tu, tapi mungkin dia tidak cukup umur, ataupun dia ni dia akalnya tidak sempurna disebabkan oleh sakit, misal kata orang yang gila ke. Lalu Tuhan kata jangan kamu berikan harta orang yang gila ni kepada mereka. Sebab apa? Sedangkan harta itu Allah jadikan kamu sebagai qiyamah, orang yang mentadbir, orang yang memegang amanah. Maknanya kalau kamu pemegang amanah, kamu janganlah bagi semua harta yang kamu pegang tu kepada orang yang tak boleh mentadbir tu. Sebab apa? Sebab kalau kamu bagi, kamu menjahanamkan dia. Jadi salah satu sifat rahmat ialah kamu sabar dengan mentadbir tu. Kamu memikul tanggungjawab, kamu menyampaikan amanah dan memastikan hak orang yang kamu selia itu haknya terjaga. Itu adalah satu sifat rahmat. Sifat rahmat ni bukan maknanya memberi saja, bukan memuaskan hati dia saja pada ketika itu, tetapi sifat rahmat ialah memastikan kemaslahatan orang itu terjaga. Jadi boleh juga kita hubungkan macam dalam rumah lah. Sifat kasih sayang dan rahmat kepada anak tu bukan maknanya tabur duit. Mentang-mentang kita mampu, kita tabur cukup-cukup, lalu budak tu tak pandai membezakan antara baik dan buruk, tidak pandai berusaha ataupun tidak menghargai, maka keadaan tu tidak baik.
Begitu juga dengan orang yang dihubungkan dengan orang yang sufaha. Wala tu'tus sufaha, janganlah kamu berikan kepada orang yang bodoh itu, orang yang tidak siuman itu, orang yang tidak boleh mentadbir harta itu, harta mereka. Tak boleh, kamu tak boleh bagi. Sebab tak bagi itu adalah rahmat, tak bagi itu adalah suatu yang benar. Dan memberi kepada mereka itulah satu kemusnahan. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan sini. Jadi luaskan lagi sifat rahmat. Okey. Jadi saya berikan homework lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh baca surah An-Nisa ini lagi dan kita akan dapati mengikut Profesor Dr. Safiyah Ruqayyah Al-Ulwani, beliau menyatakan bahawa satu surah An-Nisa ni dalamnya penuh dengan sifat rahmat dari pelbagai aspek. Jadi bolehlah kita buat homework kat rumah, balik ni kita baca surah An-Nisa dan kita cuba menyelami dan kita cuba hubungkan apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ambil satu mesej tadi tu, mesej rahmat, sudah tentu kita akan jumpa banyak pelajaran yang disampaikan dalam surah An-Nisa ini. Dan sememangnya kita sebagai umat Islam, kita meneruskan mesej yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesej Nabi adalah mesej rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Rasul itu sebagai rahmat untuk sekalian alam. Satu mesej yang cukup besar dan satu mesej yang cukup luas. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak pelajaran yang baik daripada kupasan saya sebentar tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita dan seperti yang kita hadapi sekarang ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada sebarang penyakit dan menyelamatkan manusia semuanya daripada wabak yang sedang kita hadapi ini. Kita berdoa untuk diri kita dan kepada seluruh manusia semuanya. Jadi untuk itu saya serahkan kembali kepada Ustaz Zulkifli. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pesan yang sangat menarik pada hari ini yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz tentang surah An-Nisa pada kita. Mudah-mudahan specialnya surah An-Nisa ditentukan dalam Al-Quran, tidak surah Ar-Rijal. Okay, Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan keseluruhan para pendengar dan para penonton di atas kesudian bersama-sama untuk kita meraihkan taman-taman syurga ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan kepada Allah SWT, Allah merahmati ilmu yang kita dapat pada pagi ini dan dapat kita sebarkan kepada umat yang lain, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, jadi saya rasa sekadar itulah perbincangan kita. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan salam asal. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq. InsyaAllah kita jumpa di ruang dan masa yang lain bersama dengan kami Tazkirah Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi